Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 48 baris 12 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan ketahui bahwasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan ubat ataupun cara-cara untuk mengelakkan diri daripada mempunyai sifat kemegahan dalam hati, kemegahan terhadap dunia. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Bersusun daripada ilmu dan amal, maksudnya ilmu campur amal. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila ilmin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi kalau seseorang itu nak beramal dengan sifat tidak adanya sifat kemegahan di atas dunia, maka dia perlu kepada amal. Amal macam mana untuk dia itu elok diri daripada bersifat dengan sifat kemegahan kepada dunia. Sebelum beramal pula dia kena tahu, situ ada ilmu. Dia kena tahu pula cara-cara macam mana nak mencegah diri dia daripada ada sifat kemegahan ke atas dunia. Maka Syekh Musannif kita ni berilah dua benda ni yang akan disebutkan secara detail lagi, yang katanya nak mengelakkan diri daripada kemegahan di atas dunia ni, kemegahan, sifat kemegahan ke atas dunia ni ada dua, kena gabung daripada dua perkara. Pertamanya ilmu dan yang keduanya amal. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun ilmu, adapun dari sudut ilmunya, maka mengetahui ia seorang tadi akan segala kebinasaannya, kebinasaan kemegahan yang bersegera di dalam dunia. Jadi dia perlu tahu pertama sekali ada benda yang menyebabkan kalau dia ada berasa kemegahan, dia ada sifat kemegahan atas dunia ni, maka dia akan mendapat kebinasaan segera di atas dunia. Kebinasaan akhirat tu tak payah cakap lah, memang akan masuk neraka wal'iyadzubillah dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada juga kebinasaan yang segera di atas dunia apabila dia ada kemegahan
ataupun sifat kemegahan, kasih akan kemegahan kepada dunia. Maka dia pun kata, dia kena tahu pertama sekali segala kebinasaannya, kebinasaan kemegahan tadi yang bersegera di dalam dunia. Contohnya seperti dengki atasnya atas orang yang megah tu oleh manusia. Sebab itu ada ulama yang mensyarahkan ataupun yang mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menunjukkan beberapa perkara kepada orang lain supaya tidak timbul dengki orang. Pertamanya ialah harta. Seberapa banyak harta yang kita ada tak payah tunjuk ke orang. Dia buat posting ke apa ke dekat Facebook tu, dekat Instagram ke TikTok ke, itu membawa kepada kedengkian orang. Kita tak tahu siapa yang dengki, tapi ada kemungkinan boleh didengki orang. Bila boleh didengki orang, maka itulah pertama sekali benda yang memberikan kebinasaan ke atas diri kita. Hidup kita akan tak tenang kalau orang yang dengki tadi melaksanakan kedengkian dia. Kerana dengki ni ialah orang yang nak menghilangkan sesuatu nikmat daripada diri seseorang. Jadi nikmat sama ada ilmu ke, harta ke dan sebagainya, dia boleh berdengki. Jadi antara benda yang tidak boleh kita tunjuk ke orang ataupun elok diri daripada tunjuk ke orang ialah harta. Yang keduanya ialah kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan keluarga juga jangan tunjuk ke orang. Kerana setiap orang berbeza-beza. Ada yang suka kita bahagia, ada yang derita kita bahagia. Kalau yang derita kita bahagia, maka disitulah timbul kedengkian orang pula. Bila timbul kedengkian, maka kalau dia zahirkan kedengkian itu, sakit lagi tak? Sebab tu dalam surah Al-Falaq sebut apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada kejahatan orang-orang yang berdengki apabila dia berdengki. Min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan, keburukan orang yang dengki apabila dia berdengki. Kalau dia dengki semata-mata tanpa ada tindakan yang seterusnya, okey lagi. Tapi kalau dia dengki dan ada tindakan yang seterusnya, betul-betul nak melihat kita ni hilang nikmat tersebut, jaga-jaga. Itulah antara benda-benda kenikmatan-kenikmatan yang tidak perlu tunjuk ke orang. Kerana boleh jadi orang tersebut dengki, boleh jadi orang tersebut puji. Kalau puji tu tak apalah, yang dengki tu nak elok tu. Jadi sebab itu kita tidak boleh membuat satu perkara, perlu mengelakkan diri daripada berbuat perkara-perkara yang menyebabkan dan mengundang kepada kedengkian orang. Kita kena elak supaya kita tidak dijadikan mangsa untuk didengki oleh orang lain. Tapi kita cover ni orang buat juga. Tetap tayang juga harta dia, tetap tayang juga kebahagiaan keluarga dia. Tak apalah nak buat kan. Kita dah sampaikan, dia nak tanggung akibat sendiri, biarlah. Tak kena, tak rasalah. Kalau kena sekali, baru nak patah balik. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, itu kebinasaan yang pertama. Dia kena tahu begitu. Barulah dia tidak ada rasa sifat suka kepada kemegahan dunia. Yang seterusnya, dan menyakiti mereka itu manusia akan orang yang megah tadi. Jadi orang yang ada sifat kemegahan terhadap dunia ataupun hubbul jah, orang yang suka dan cinta kepada kemegahan dunia, kehebatan dunia, maka dia menyebabkan yang keduanya ialah ada tindakan orang lain yang jahat ke atas dia. Tadi tu sekadar hasad. Dan sekarang ni dia melakukan secara realiti, secara hakikat akan berlaku kepada dia sesuatu yang buruk daripada orang lain. Hasil daripada kerja kepada kemegahan dunia. Okey. Dan susah ia seorang pada memeliharakan kemegahan seorang daripada hilang. Sebab apa? Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia seorang di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan seorang. Jadi kalau seorang itu, kalau ada sifat kemegahan, dia kena tahu kata
kalau dia ada sifat gemar kepada kemegahan dunia, maka dia akan sentiasa dalam ketakutan untuk sentiasa dalam ketakutan daripada hilang kemegahan dunia tersebut. Dia berasa takut semua-semua kalau benda yang dia dapat ni akan hilang. Kalau benda yang dia dapat ni akan hilang. Jadi kena buang perasaan tu. Jadi kalau seorang itu ada sifat suka kepada kemegahan dunia, akan menimbulkan kepada dia takut-takut terjatuh. Takut-takut hilang nikmat kemegahan dunia tu. Dia takut sampai tahap gitu. Orang takut kerana tak buat ibadat. Orang takut kerana kita tinggal benda yang berbuat baik. Kita ada peluang untuk buat baik, tiba-tiba tak buat. Patut menyesal lah tu je. Tapi ni dia tak menyesal bab tu, dia menyesal kalau hilang bab kemegahan dunia, hilang harta dia, hilang rumah dia, dia berasa resah hati. Berasa susah hati. Itu semua kena buang. Itu semua kena buang. Kemudian dia kata, dan habis itu, dengan berubah hati manusia, habis. Dan Allah Ta'ala itu muqallibul qulub, iaitu Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi Allah Ta'ala yang membolakkan hati manusia, membolak-balik hati manusia. Dan mengetahui ia seorang akan bahawasanya jika adalah kemegahan seorang itu sampai sujud baginya bagi seorang manusia, niscaya tiada berkekalan ia seorang yang megah tu, kerana ia seorang yang megah tadi akan mati. Seterusnya dia kena tahu pula bahawasanya jikalau dia ada kemegahan dunia sehingga sampai tahap manusia boleh sujud pada dia, bukan suruh manusia sujud ni. Punya hebat dia kemegahan dunia tu, kekayaan yang diperolehi atas dunia ni sehingga kan orang nak sujud pun boleh sujud lah. Tu. Punya hebat dia kemegahan yang ada atas dunia, pangkat dia tu. Boleh sujud, maka dia kena tahu kata walaupun hatta orang tu boleh sujud pada dia sekalipun, benda tu tak berkekalan. Kerana dia akan menjumpai mati. Bila seorang itu ada nyawa, maka pasti dia akan menjumpai mati. Maka bila menjumpai mati, kita tidak akan dah ada kemegahan yang kita dapat sebelum kita mati. Bila seorang itu dicabut nyawa oleh malaikat maut ataupun malaikat Israel, maka segala nikmat dunia akan tercabut sekali. Sebab itu kita dalam tasawuf tidak membiasakan seseorang untuk mendapat nikmat dunia. Sebab tu kadang-kadang dia suruh untuk bersibukkan diri dengan ibadat pada Allah, berzikir ke, baca Quran ke, baca kitab ke, supaya kita tak mikir bab dunia sehingga akan menjadikan dunia tu dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Sehingga kan kalau kita nak mati, sampai masa ajal kita nak mati, kita berasa susah hati. Allah. Berasa susah hati sehari nak tinggal harta yang banyak tadi. Susah hati sebab sehari nak tinggal gelaran-gelaran yang orang beri di atas dunia tadi. Hak tu sampai tahap tu bahaya. Sampai tahap tu perlu untuk dibanteras sebelum kita mati. Sifat-sifat begitulah yang kita tak embuh dan tak mau ketika kita nak mati. Yang naknya bila kita nak mati tu kita berasa suka dan memang tak sabar nak mati. Tanpa menafikan memang ada rasa takut. Takut mana? Takut bila nak mati ni amalan tak cukup. Tu lain. Takut nak mati sebab takut amalan tak cukup. Tu lain. Ni takut nak mati sebab takut tertinggal harta dunia, pangkat dunia yang dia telah peroleh. Hak tu masalah. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya kepada seorang, maka betapa suka ia seorang dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Jadi kemegahan dunia satu, kemegahan akhirat satu. Kemegahan akhirat apa yang kita akan dapat? Dapat syurga, dapat makanan, dapat bidadari, dapat istana, dapat lihat Allah, dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemegahan-kemegahan yang di akhirat. Jadi kemegahan-kemegahan di akhirat itu kekal. Kemegahan-kemegahan di dunia kekal ke tak? Tak kekal. Bila benda yang tak kekal dibandingkan dengan benda yang kekal, agak-agak kita ambil hak kekal ke tak kekal? Ambil hak kekal. Ni dia suruh tahu ni.
Supaya kita tidak ada perasaan kemegahan dunia. Supaya kita tak ada perasaan kemegahan dunia, dia suruh mikir benda-benda gini. Antara kemegahan dunia dengan kemegahan akhirat, yang lebih utama dan lebih kekal ialah kemegahan akhirat. Kemegahan akhirat, kalau dalam dunia kita dapat harta, akhirat dapat harta juga. Kalau kita syurga lah. Kalau di akhirat, di dunia ni kita ada rumah besar, di akhirat sana lagi besar rumah dia. Kalau kat dunia ni kita ada gelaran dia, kat syurga pun ada gelaran dia. Orang yang masuk syurga Firdaus ada gelaran dia. Orang yang masuk syurga Aden ada gelaran dia. Setiap pintu syurga yang dia masuk ada gelaran dia. Lagi tinggi syurga tu, lagi tinggi pangkat dia. Ada juga pangkat. Itulah pangkat dan kemegahan yang hakiki. Adapun dunia, hak tu kemegahan dan pangkat yang tidak hakiki. Dan adapun amal, habis, selesai. Hak tu dari sudut ilmu. Kemudian bila dah tahu dah benda-benda tadi, dia pun nak beramal sekali. Kena campurlah amal. Ilmu kena campur dengan amal. Tak boleh ilmu suku, amal suku. Ilmu ada, amal malah. Tak boleh juga. Amal rajin, ngaji malah pula. Tak boleh juga. Tu. Maka dia pun sebut, kata dia, adapun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Mana? Adapun amal, maka mengerjakan engkau, membuat oleh engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Jadi dia kata nak beramal, nak kikih sifat kemegahan kepada dunia. Satu yang dia bagi, iaitu kita mengerjakan benda yang harus. Kita buat benda-benda harus, yang mana kalau orang tengok tu dapat menggugurkan pangkat kita hak sebenar. Sehari dia akan bagi contoh cerita seorang raja yang bertemu dengan yang mendengar daripada seorang yang zuhud. Seorang yang zuhud. Zuhud ni maksudnya ialah dia tidak pegang harta tu dalam hati lah. Dunia tu walaupun zahir kat tangan dia, tapi dalam hati tak ada dunia. Hak tu zuhud lah. Jadi ada sampai satu berita orang ni orang zuhud kepada seorang raja. Maka raja ni pun nak gilah kepada orang yang zuhud tu, nak tengok berapa banyak zuhud dia tu. Mana zuhud tu satu tingkatan, satu pangkat yang dia dapat di atas dunia, iaitu orang panggil dia zuhud. Maka dia pun gilah. Bila dia gi, tengok-tengok orang zuhud tadi, dia buat satu benda yang menyebabkan raja pandang lekeh pada dia. Yang menyebabkan raja pandang lekeh pada dia, kata, macam ni ke orang zuhud? Saya kita tengok cerita dia. Jadi maksudnya kita kena buat sesuatu amal, sesuatu benda yang harus, yang mana kalau orang tengok tu, tengok tak sesuai dengan pangkat kita kerja tersebut. Contohlah kita katanya, kita basuh tandah. Khidmat basuh tandah. Tandah surau masjid contohnya. Jadi kita ni pangkat apa? Pangkat datuk contoh. Kalau ke pangkat datuk ataupun doktor dan sebagainya, tak sesuai lah kerjanya sapu tandah tu. Kerjanya kat mana tu? Buat hak besar-besar kat ofis sana. Disanjung orang dan sebagainya. Tiba-tiba dia buat satu benda yang menyebabkan kalau orang tengok tu turun pangkat. Dia kena buat benda begitu supaya kikih hati, kikih perasaan nak kepada dunia. Nak kekalkan kemegahan dunia tu atas hati, dalam hati dia. Dia buatlah benda-benda yang harus, yang boleh mencangkis, yang boleh menangkis perkara-perkara, sifat-sifat yang menyebabkan dia megah kepada dunia, suka kepada dunia. Contohnya basuh tandah lah. Buat benda-benda lekeh. Buat benda-benda yang lekeh. Tabu tar jalan kau. Tabu tar jalan kau, cuci tandah kau, gotong royong kau, apa-apalah yang membuat benda-benda lekeh, benda tu harus. Dan benda tu lekeh kalau orang buat tu, orang tengok, tak padan dengan kawan ni. Maka dia pun bawa contoh satu cerita. Dia pun kata, seperti barang yang diceritakan bahawasanya seorang raja menziarahi ia raja akan seorang yang sangat zahid. Zahid ni bukan nama orang. Zahid ni orang yang zuhud. Sangat zahid ni dia panggil zuhad. Sangat zahid dia panggil, sangat zuhud dia panggil zuhad. Orang yang sangat-sangat zuhud. Jadi raja tu kata, raja ni menziarahi seorang yang zahid, zuhud. Zuhud ni ialah orang yang buat amalan wajib.
buat amalan sunat, tinggal amalan makruh, tinggal amalan haram, dan buat perkara harus, qada dia sahaja, dan tinggal benda syubhat. Tu zuhud lah. Jadi dia ambil benda harus sekodarnya sahaja. Kalau makan ambil sekodarnya, kalau tidur ambil sekodarnya. Benda makruh tak buat dah. Benda makruh tak buat. Benda haram lagi tak buat. Benda makruh tak buat, benda haram lagi tak buat. Jadi sekarang ni dia pun ziarahlah kepada orang zuhud tadi. Dia pun kata, maka tatkala mengetahuilah orang zahid itu. Bila orang yang zuhud tu tahu kata akan kedatangan raja, maka menyuruh ia zahid, orang yang zuhud tadi, dengan menghidang makanan. Menghidang makanan lah tetamu. Kita wajib meraihkan tetamu, wajib sebagai tuan rumah tu untuk meraihkan tetamu, hidang makanan ke, memberi layanan yang baik dan sebagainya. Selama 3 hari ya tetamu ni tarikh luput dia 3 hari ya sejak kedatangan mari. Lepas daripada 3 hari tak dia panggil tetamu dah. Tetamu ni dia punya expired date dia 3 hari sahaja. Maka kata musannif rahimahullah taala, dia pun suruh hidang makanan. Maka memakan ia zahid tadi, orang yang zuhud tadi, dia makan dengan bersangatan lobo. Dia makan tu cepat, gerak. Jadi kalau orang raja tengok, kok mana zuhud sini weh? Kalau orang zuhud ni makan sikit, makan qada dia kan. Makan sekodar dia ni berapa surat je habis dah. Jadi dia tengok orang zuhud tadi ni, tak padan dengan orang kata zuhud lah weh. Dia ni makan teruk sangat ni. Awak tamak sangat makan ni. Macam tak makan 40 hari. Lepas tu, dan membesarkan ia zahid. Orang zuhud tadi akan suap orang zahid. Dia pun membuka luah mulut dia. Rak, geruk, makan. Sangat selera. Jadi raja ni pun tengok, ikut manalah budak ni weh. Kata orang zuhud. Itulah dia nak panggil, nak kikihkan. Dia panggil nak mengikiskan ataupun nak menghilangkan orang rasa hebat pada diri dia. Dia nak hilangkan orang lain ni berasa dia ni hebat. Dia nak hilangkan perasaan tu pada orang tu. Jadi dia buat benda-benda yang menyebabkan orang tu tak jadi nak puji. Dia buat benda-benda yang tak jadi nak puji. Jadi makan ni harus. Makan ni satu benda yang harus, bukan dia hidam benda haram. Kalau hidam benda haram, makan tu pun haram lah. Jadi makan benda yang harus. Banyak sikit tu lain cerita. Makan tu sendiri harus. Jadi dia buat satu benda, di sini makanlah. Dia makan dengan sangat haloba, dengan sangat loba, dengan sangat tamak, dengan sangat gelojoh, sehingga menyebabkan raja tengok rasa lain. Sebab apa dia buat begitu? Supaya hilang zahidnya, hilang sifat zuhudnya, zuhud seorang tu dari dalam hati raja itu. Supaya hilang sifat yang dia kata, kata orang zuhud ni, tengok pada hakikat tak zuhud mana pun, makan lebih kurang. Dia nak hilang perasaan tu daripada raja. Jadi kita boleh buat lagi tu. Lepas tu ulama-ulama Melayu, tanah Melayu kita, hak aling-aling dulu-dulu zaman di Mekah dulu tu, dia pakai pakaian biasa je. Dia tak mahu orang ta'zim ke dia. Dia tidak mahu orang menghormati besar sangat pada dia. Dia ni tak ada apa, dia pun pakai biasa-biasa ya. Dia pakai baju bagoda, habis gitu ya. Orang lain syekh-syekh besar pakai serban lah, pakai jubah lah. Tak apa tu sunnah boleh tahan. Tu pakaian ulama yang patutlah dia pakai begitu. Tapi nak katanya orang Melayu, ulama Melayu kita ni dia pakai hak biasa-biasa. Sehingga kan tak kenal orang tu ulama. Ada satu hari ayah Diskam rahimahullahu ta'ala di petani. Jadi dia ni peseng simple ya. Dia tak pakai jubah-jubah sangat. Dia pakai baju bagoda gitu ya. Jadi satu hari ada orang datang ke pondok dia nak cari ayah Diskam. Ayah Diskam ni Syekh Abdul Qadir Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullah, pengarang kitab Taqribul Ikhwan. Pengarang kitab akidah tu lah. Dia anak murid kepada Syekh Ismail Al-Fatani rahimahullah, pengarang kitab Bakuratul Amani. Jadi ayah dia sekarang ni dia karang kitab banyak berkaitan akidah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taqribul Ikhwan, Asasul I'tiqad, dan sebagainya.
Jadi satu hari ayah dia sekarang ni duduk sapu-sapu rumah di halaman rumah dia. Sapu. Dia pakai baju biasa nak sapu rumah. Bukan nak mengajar. Nak mengajar baru pakai serban lebih kurang. Jadi orang pun datang ke dia. Tanya. Saya nak jumpa mudir pondok ni. Ayah dia sekarang. Ada ke tak? Padahal dia tengah tanya ayah dia sekarang tu. Dia tak kenal. Dia tengah tanya ayah dia sekarang tu sendiri. Dia tak kenal tu ayah dia sekarang. Jadi ayah dia sekarang pun kata nanti saat saya panggil. Dia pun masuk dalam. Dia masuk dalam, dia pun pakai baju hak kemas sikit. Dia keluar, nak apa? Orang tu terkejut. Kok mana ni aku tanya dia kata nak apa pula? Aku tanya dia tadi, dia kata nak panggil Tok Guru. Lepas tu dia pula tanya nak apa? Lepas tu apa? Kenapa tanya? Dia kata akulah ayah dia sekarang. Akulah orang panggil hak ayah dia sekarang tu. Tu sampai tahap tak kenal. Dia pakai baju biasa. Tak ada nak pakai jubah-jubah apa semua tak ada. Bukan suruh tak pakai jubah ni. Pakailah jubah tu. Jubah tu pun koda dia lah. Kalau urus masyarakat kita ni, kalau lilit serban tu biasa-biasa boleh lagi. Jangan lilit serban macam ulama besar dah lah. Orang ingat ulama besar sungguh. Lepas tu orang pun tanya soalan, dia kona jawapan. Aku ustaz kan ni? Habis ustaz pun tak berani pakai lagu tu, dia pakai lagu tu. Tu dia panggil khirqah. Khirqah ni tanda. Orang ni aling ke tak? Dengan serban dia. Kalau kat Azhar contohnya, dekat Universiti Al-Azhar Mesir tu, adalah serban dia tu. Dia punya kepiah dia tu, kepiah special dia tu. Kalau orang pakai hak tu, orang tahu tu orang aling. Kalau kita pakai pergi sana, habis kita. Orang tanya kita, tak tahu apa. Jadi kita pakai hak biasa-biasa dah. Kalau pakai serban biasa-biasa dah lah. Serban tu bagus untuk sembahyang. Dia dapat menambahkan dan menggandakan pahala sembahyang. Samalah bersiwak pun sama juga. Bersiwak iaitu sikat gigi dia panggil. Siwak lah. Siwak ni bukan nak kena buruh gigi macam kita buat kat tandas tu. Dia guna kayu siwak pada asal. Itu sunat. Kalau tak ada kayu siwak, apa-apa saja benda kesat, kita kesat di gigi kita, dia panggil siwak. Hatta ulama sebut kalau ambil hujung baju, kita kesat di gigi kita sebelum sembahyang, dia panggil siwak. Dia panggil siwak. Ambil tisu hak kesat, kita pun kesat gigi kita dengan niat siwak, maka jadi siwak. Kerana cukup syarat. Dia mestilah kesat. Dia mestilah kesat dan benda asing yang lain. Bukan tangan sendiri. Mencocoh tangan sendiri, habis. Mencocoh tangan sendiri tidak sah sebagai siwak. Mesti benda lain dan benda tu adalah kesat. Jadi kayu sugi selalu orang buat kayu sugi dah sebagai siwak. Jadi hak buruh gigi dalam tandas tu lain pula. Hak siwak ni lain pula. Siwak ni sunnah yang khusus. Dipakai sebelum berwuduk ataupun sebelum sembahyang. Dua-dua tu sekali. Sebelum berwuduk pun sunnah siwak. Sebelum sembahyang pun sunnah siwak. Sunat siwak. Paling tak bawa hujung baju. Ataupun hujung lengan baju ni kita kesak sikit. Dekat gigi tu dia panggil siwak. Bukannya siwak tu kena bawa mari. Tak semestinya kena bawa mari batang tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tatkala melihat akan yang demikian sangat loba makannya orang zuhud tadi oleh raja itu, maka berpaling ia raja. Dia pun berpaling. Kok manalah kawan ni jadi gini. Maka berkata orang yang zahid itu, orang zuhud tu berkata, alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Dia doa pula. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ya Allah akan dikau daripada aku. Akan dikau raja. Dia rasa bersyukur pula. Kalau kita orang nak tuju pada kita, orang nak panggil apa? Orang semua pakat ramai-ramai tuju pada kita, kita lagi seronok. Terkenal. Terkenal dengan kezuhudan. Terkenal dengan kealiman. Kita lagi suka. Padahal tak aling mana pun. Suka tak. Orang sebut aling, ustaz pun suka dah kita ni. Padahal ngaji tak ngaji pun. Orang panggil ustaz buat lilik serban je. Seronok kan main. Tu.
Ni orang yang betul-betul zuhud, orang yang betul-betul alim, tak suka dia tu diangkat dengan sebab kezuhudan dia dan kealiman dia. Tu yang sepatutnya lah. Nak dapat sifat begini payah sebab asal tabiat manusia ni dia suka nak kepada kepujian orang, nak kepada pemerhatian orang. Nafsu suka hak tu. Nafsu manusia suka kepada pemerhatian orang dan juga orang tertumpu kepada dia. Hati suka, nafsu suka. Benda-benda gitu nafsu sangat suka. Habis. Wallahu a'lam. Selesai. Kemudian bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Tadi kasih pada kemegahan, ni kasih kepada dunia. Dunia ni lebih umum lah. Kalau kemegahan tadi lebih khusus, dunia ni lebih umum. Kemudian kata musannif rahimahullah, ketahui olehmu akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi. Tu dunia. Yang kita duk kata dunia ni apa sebenarnya? Dia pun sebutlah dunia tu apa. Dunia tu ialah tiap-tiap benda yang ada atas muka bumi. Dia panggil dunia. Baju dunia, kita dunia. Harta dunia. Apa-apa yang ada di atas muka bumi dia panggil dunia. Satu. Daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia akan segala mata benda oleh nafsu. Tu. Dunia hak tu bukan semata-mata ada di atas dunia dak. Memang benda tu ada di atas dunia, tapi benda yang ada atas dunia tu pula benda yang nafsu nak. Benda yang kita suka. Benda yang sedap. Nikmat. Kalau benda yang tidak nikmat, benda yang buruk, benda yang keji, benda yang tak disukai oleh nafsu, maka hak tu tak dipanggil dunia di sini. Memang di dunia juga, cuma tak termasuk dalam bab yang kita nak bahas nanti. Pada bab yang kita nak bahas nanti, kasih akan dunia, yakni kasih akan benda yang kita suka, yang berada di atas dunia, yang berada di atas muka bumi ni, daripada hartanya, pangkatnya, apa-apa yang sedap. Dan loba ia seorang atas segala mata dunia tadi, dan harta dan kemegahan itu. Okey, titik itu. Dan loba ia seorang atas segala mata benda dunia tadi. Loba makna tamak. Bila suka maka tamak. Tamak mesti suka. Suka tak semesti tamak. Tamak ni dia kejar. Sebab apa dia kejar? Sebab dia suka. Sebab tu orang yang tamak kepada ilmu, dia kejar ilmu sampai ke habis, sampai rapat dinding dia panggil. Tak kisahlah hujan kau, tak hujan kau, panas kau, ribut kau, nak mati kau, tak mau mati kau, dia nak ilmu tu, dia akan pergi juga. Tu dia panggil tamak pada ilmu. Sama, tukar pada tamak pada harta. Hujan kau, ribut kau, tak hujan kau, nak mati kau, siapa-siapa kau, dia tak dapat menghalang keinginan dia nak buat benda tu. Tu tamak. Tamak pada ilmu bagus, tamak pada harta tu mazmumah, tu sifat yang tidak baik. Sehingga kan kalau nak harta, tamak pada harta ni, sehingga kan kita meninggalkan kewajipan sembahyang, kewajipan puasa, kewajipan belajar fardu ain. Hak tu mengorbankan benda hak wajib yang Allah Taala suruh, itu fasik, tak boleh. Jadi mengejar harta dunia boleh, tapi jangan sampai tahap tamak, sehingga kan kita langgar hukum Allah Ta'ala. Sanggup untuk ambil riba kalau nak harta tersebut jadi banyak. Maka dia pun ambil riba. Itu haram, langgar hukum Allah Ta'ala. Sebab apa dia langgar? Berani langgar? Kerana ada tamak pada harta, ada tamak pada dunia. Ni hak ni, kasih kepada dunia sehingga menyebabkan akan berlakunya dosa yang lain. Akan beranak dosa yang lain. Akan membawa kepada dosa yang lain. Tapi tamak pada ilmu, dia sakit kau, tak sakit kau, hujan ke tak hujan, dia pergi. Hak tu. Dia tidak ada alasan yang lain. Tak ada alasan yang lain kecuali mati. Kalau tak ada, dia pergi. Tu memang orang yang tamak pada ilmu. Sebab tu para ulama, kalau kita tengok kisah-kisah para ulama yang menuntut ilmu ni, gila. Sanggup musafir beberapa bulan untuk cari satu hadis sahaja. Sanggup untuk duduk dalam majlis mendengar syarahan guru, kalau nak terkencing pun dia tak keluar ke majlis. Dia tidak keluar ke tandas.
Bahkan dia bawa pula beg plastik ataupun guni yang asing untuk dia kecing dalam tu. Supaya tak terlepas hadis Nabi SAW yang dibaca oleh guru. Sampai tahap tu. Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak jumpa satu hadis, dia cari, dia tak tidur, dia cari sampai jumpa, sampai telan kurma. Lepas-lepas dia cari satu hadis tu, jumpa hadis tu. Habis satu guni kurma dia makan, lepas tu mati. Mati terus. Sebab apa? Sebab makan tak sedar satu guni habis. Kurma. Kurma tu kalau makan banyak lajak, mudarat lah. Sebab tu Nabi SAW dalam bab puasa, buka dengan kurma tu, buka hak sikit je. Sama ada sebiji, 3 biji, 5 biji, 6, 7 biji, 9 biji, 11 biji. Sudah. Hak tu paling akhir. 11 biji witir. Ambil hak ganjil. Jangan makan banyak-banyak. Dia ada kesihatan. Dia sihat. Buah tu, buah kurma sihat. Tapi kalau lebih, hak tak sihat juga. Macam madu lah. Madu sihat. Lebih daripada hak tak sihat juga. Begitu lah. Sampai tahap tu tak jumpa satu hadis. Cari hadis. Tak sanggup tidur. Tak mau tidur. Cari. Lepas jumpa tu subuh dah. Lepas tu habis seguni balang. Seguni tamar tu habis. Seguni kurma tu habis. Lepas tu mati gitu ya. Tu Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Gitulah sifat-sifat ulama, dia tamak kepada ilmu. Hak ni yang kita bincang, nak tamak sehingga kasih pada dunia. Terbalik ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia. Harta dan kemegahan, pangkat dan sebagainya, sebahagian daripada dunia. Sebab apa? Sebab harta ni orang nak, lagi pula berada di atas dunia. Kemegahan ni orang nak, lagi pula berada di atas dunia. Maka dia tu sebahagian daripada dunia. Ada pula dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Dua macam ni dua bagai lah. Jadi harta dan kemegahan ni dua macam, dua bagai, dua jenis daripada segala bagai-bagai dunia. Segala jenis-jenis dunia. Atau bahawasanya, itu takrif pertama. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Itu dunia yang pertama. Yang kedua, takrif dunia yang kedua ialah setiap benda yang tak memberi manfaat kepada kita selepas mati. Itu dia panggil dunia. Allah, lagi luas ni. Cakap kosong dunia. Bahawa tak memberi manfaat cakap dia itu lepas daripada mati. Pahala tidak, dosa tidak. Lara. Apatah lagi, wal'iyadzubillah, dosa. Tu lagi lah menjahannamkan kita di alam sana. Lagi teruk. Jadi dunia ni ialah benda-benda yang kita buat tak ada manfaat hidup selepas mati. Tidak ada manfaat buat kita untuk selepas mati. Tak ada. Maka kalau kita tahu begitunya, setiap masa, setiap saat kita akan muhasabah diri, akan buat perkara-perkara yang memberikan manfaat selepas kita mati. Yang ada pahala. Yang ada apa? Yang ada pahala. Mengaji Quran ke, zikir ke, belajar kitab. Mengaji Quran tu kena ada guru lah. Ini syok sendiri baca Quran, dosa habis belaka. Tu dosa tak diundang dia panggil. Rasa pahala dah, rupanya mengaji Quran kau dosa. Sebab apa tak betul? Sebab apa tak betul? Sebab tak pergi belajar. Itu saja. Jadi kalau dia pergi belajar, sebab tu Nabi SAW kata apa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dia kata khairul insani man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, atau kama qala. Khairun nasi man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, atau kama qala. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi kita nak jadi orang yang sebaik-baik manusia, belajar Quran. Jangan tahu baca ya. Gunggang, dosa habis belaka. Langgar habis. Hak 2 harkat jadi nah harkat jadi 2 harkat. Hak tu wajib tu. Langgar habis, dosa. Tak cukup 2 harkat. Patutnya 2 harkat, pergi buat 6 harkat lebih pula. Dosa. Sepatutnya 6 harkat, pergi buat 2 harkat. Dosa. Dosa tu tetap dosa. Contoh 6 harkat, waladdallin. 6 harkat. Dia waladdallin. Amin. Sah tapi haram. Sah sembahyang tapi haram. Sah sembahyang sebab
huruf tersebut disebut. Haram bacaan tersebut kerana tidak menepati dengan kaedah ulama qiraat, ulama Quran. Sebab kena baca 6 harakat mad lazim. Yang 2 harakat dia baca 6 harakat. Maliki yaumiddin. Dia nak tiru Mekah kan, dia terlajar. Maliki yaumiddin. Dosa. Tapi sah mayang. Sah mayang sebab dia sebut huruf tadi. Itu huruf Quran. Dan itu dalam Fatihah. Yang haramnya sebab dia pergi baca 6 harakat yang sepatutnya 2 harakat. Jadi benda-benda tu kena belajar pula asing. Supaya kita baca dengan betul. Ni nak Ramadan dah ni. Jangan buat pandai cari YouTube niri ke apa. Tak boleh. Dia kena ada guru juga. Tu nak belajar, tu nak mengaji Quran. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian daripada mati. Itu akhirat. Belajar masuk Uniza contohnya. Tujuan dia kerana nak menampung fardu kifayah. Ada manfaat tak? Ada manfaat lepas mati. Kalau orang dapat tumpang kita, kita dapat pahala. Sampai mati dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat yang kita beri tu, dapat pahala sampai lepas kita mati sekalipun dapat pahala. Maka tu akhirat. Tapi kalau dia belajar agama, kosak dia supaya orang nak kata dia aling. Dia jadi dunia. Tu tak ada manfaat. Tu tak ada manfaat selepas daripada mati. Kita bukan nak orang cok aling tak aling. Orang nak belajar tu kerana Allah Ta'ala suruh. Suruh tampung kadar fardu ain, suruh tampung kadar fardu kifayah. 2 tanggungjawab yang besar bagi orang yang belajar. Orang yang belajar agama. Hak fardu ain atas diri dia. Hak fardu kifayah kat masyarakat dia sendiri. Orang bukan belajar belakang. Tu dalam kampung tu bukan semua orang mengaji ustaz belakang, tak ada. Orang mengaji ustaz tu pun tak mengaji semua. Mengaji bidang dia ya. Rajin mengaji semua bagus ya. Mengaji bidang dia saja. Sebab tu dia tu menampung fardu kifayah masyarakat. Tak ada dia, dosa habis masyarakat. Ada dia, orang lain terlepas dosa. Tu besarnya fardu kifayah. Jadi kewajipan yang ada atas orang belajar agama ni, dia ada 2. Satu fardu ain atas diri dia, fardu kifayah untuk masyarakat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, itu akhirat. Sekalipun ada ia akhirat tu di dalam dunia. Walaupun dia berada di dalam dunia, dia buat benda tersebut di atas dunia, tapi benda tu bermanfaat selepas mati, maka tu jadi akhirat. Walaupun dia belajar agama, tapi niat qasad dia ke arah dunia, maka dia jadi dunia, dia tak akan jadi akhirat. Kalau dia buat benda dunia, tapi qasadnya akhirat, dia akan jadi akhirat, dia tak akan jadi dunia. Dia tidak akan jadi sia-sia. Tu. Tu pentingnya niat. Innamal a'malu binniyati. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, contoh benda yang bermanfaat di akhirat yang ada dalam dunia. Seperti ilmu. Ilmu sini ilmu syarak. Ilmu agama lah. Belajar kat atas dunia tapi manfaat di akhirat. Sebab apa? Sebab dia dapat pahala apa yang dia amal selepas mati. Dan dia dapat menampung fardu kifayah masyarakat selepas dia mati pun masih mengalir pahalanya kerana dia mencurahkan ilmu manfaat kepada masyarakat. Dengan sebab kehadiran dia, orang lain tak payah belajar. Tu fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain setiap seorang pala, seorang kena buat. Kalau fardu kifayah, seorang dah buat, selesai semua. Sebab tu kalau ilmu fardu kifayah ada 2. Fardu kifayah dunia, fardu kifayah akhirat. Fardu kifayah akhirat, ilmu agama. Fardu kifayah dunia, jurutera, perubatan. Jadi antara 2 fardu kifayah dua-dua ni, yang paling mulia fardu kifayah yang bersangkutan dengan agama. Dia ingat begini, orang biasanya gini. Dia kalau tengok SPM, contoh SPM, result SPM teruk. Result SPM teruk. Bila result SPM teruk, apa dalam kepala otak dia? Masuk ke agama. Hak tu, result teruk lah. Masuklah ke agama. Dia ingat ke agama ni senang kot. Hak sebelah A lah. Jadi perubatan, engineering. Kemah dia ingat ke agama ni senang. Kalau dia masuk ke agama tu baru dia tahu payah nak mampu.
Dia ingat kau agama ni satu ekor je kot. Tak, banyak benda. Kena belajar lama, banyak benda nak kuasai, banyak benda nak kena belajar. Punya banyak benda. Ingat kau agama ni bodoh-bodoh je. Orang yang tak pas SPM masuk lah pondok tu. Lepas tu, tubik tak jadi apa. Sebab apa? Sebab kita hantar orang yang nak mengaji agama ni orang yang tak berkemahiran. Ya sepatutnya sebelah A+ tu masuk ke agama. Dia nak jadi ulama besar. Bukan nak jadi orang biasa. Tanggapan masyarakat biasanya orang belajar agama jadi cikgu kafir. Dia kerja pula targetnya. Jadi cikgu kafir, jadi cikgu Quran. Betul lah. Tak ada dah hal lain. Patutnya persepsi dia kalau orang belajar agama ni, dia ni dapat tampung dosa orang kampung ni. Baru nampak besar sikit. Nak tanggung dosa orang ni. Macam imam tanggung makmum yang Fatihah. Baru imam tu berasa bertanggungjawab. Imam makmum tak sempat baca Fatihah, sedangkan dia muafiq, makmum tanggung Fatihah tu. Jadi orang belajar agama dia tanggung dosa masyarakat yang mana kalau semua tak belajar dosa belaka. Jadi dia yang tanggung. Baru berasa berat kat atas dia nak belajar sungguh. Jadi kalau persepsi masyarakat begitu, hatta pelajar pun begitu. Sebab apa masuk ke agama ni? Mak pak suruh tak tahu nak pergi mana dah. Dia akan belajar buat lebih kurang. Lepas tu akan keluarlah graduasi pelajar agama hak tak erti macam kita. Hak biasa-biasa. Penuh institusi agama sendiri. Jadi kos agama ni kos hak paling payah sekali. Kena set dalam minda begitu. Bukan paling senang. Bukan maknanya tak pas masuk kos agama, masuk pondok. Gila ke apa. Bahkan orang nak belajar agama ni orang yang kena cerdik. Orang kena cerdik, Imam Syafi'i sebut, kena cerdik, duit kena ada, masa yang lama, pimpinan guru yang mursyid, guru yang betul. Barulah menghasilkan natijah yang sebenar, iaitu jadi orang alim. Tak ada salah satu tak jadi. Semangat tak ada. Guru tak ada semangat, atau murid tak ada semangat, atau mak pak tak ada semangat. Baru masuk universiti, tepuk dah. Kawan tu baru masuk telefon dah. Bila nak balik? Allah, kau panggil pula bila nak balik. Kawan baru duduk semangat. Sebab tu ada ulama kalau dalam kitab sebut, para ulama ada yang kalau sampai surat daripada kampung dia buang. Sampai surat daripada kampung dia buang, tak mau baca. Sebab kalau baca teringat kampung. Bila teringat kampung akan balik. Bila akan balik dia tak akan belajar. Bila tak akan belajar, dia tak akan menguasai ilmu. Susah jadi pelajar agama. Hak cuti jadi tak cuti. Hak tak cuti lagi tak cuti. Hak cuti jadi tak cuti. Hak tak cuti lagi lah tak cuti. Kalau lah pelajar agama tu hak cuti dia cuti, tu teruk lah. Habis masuk gol awal. Hak cuti pun dia tak nak cuti, yang tak cuti lagi tak ada cuti. Cuti dia kat mana? Kubur, kata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Cuti orang mukmin yang sebenar ni ialah cutinya di kubur. Penat lelah ni di dunia ni, cuti rehat dia di kubur. Tu habis takat tu dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.